Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Latifah binti Mustafa, penolong kanan pentadbiran. Seterusnya Puan Erni Kamalia binti Muhammad Isa, penolong kanan Had Awal Murid. Encik Noriza bin Zaman, penolong kanan co-curriculum. YDP, barisan AJK, PIBG, serta ibu bapa yang dikasihi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi pada hari ini 27 Oktober pihak sekolah berpeluang mengadakan taklimat pengoperasian sekolah bagi fasa keempat tahun 2021 bersama ibu bapa. Untuk makluman semua ibu bapa yang dikasihi, pihak sekolah telah mengadakan taklimat pengoperasian persekolahan pada 4 hari bulan Oktober yang lepas bersama barisan guru-guru. Hari ini Alhamdulillah taklimat bersama ibu bapa. Apa khabar semua ibu bapa yang hebat-hebat? Apa khabar? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan dan kesihatan yang baik dan kita dijauhkan daripada wabak COVID-19. Okey, seterusnya tujuan objektif kita adakan taklimat untuk pengoperasian sekolah bagi fasa 4 tahun 2021. Dan untuk makluman ibu bapa juga pada 18 hari bulan Oktober yang lepas SK Sungai Besi telah beroperasi untuk anak-anak prasekolah. So insya-Allah bermula 1 November pada hari Isnin minggu hadapan anak-anak tahap 1 iaitu tahun 1 hingga tahun 3 akan bersekolah dahulu. Dan untuk pengetahuan ibu bapa serta barisan AJK PIBG, tujuan taklimat pengoperasian kita adakan. Okey. Seterusnya tengok apa objektif saya adakan taklimat ini kepada ibu bapa. Okey, yang pertama tujuan dia supaya pengoperasian pembukaan sekolah dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan teratur dan ibu bapa dah dapat gambaran sebelum pembukaan sekolah. Okey, yang kedua murid dapat mengikuti proses persekolahan di sekolah dengan lebih selamat. Maksudnya guru-guru dah tahu macam mana SOP pembukaan sekolah fasa 4. Ibu bapa dah tahu macam mana pelaksanaan. So insya-Allah anak-anak dapat hadir ke sekolah, dapat mengikuti proses persekolahan dengan selamat insya-Allah. Seterusnya objektif saya adakan taklimat yang ketiga, dapat ibu bapa ni dapat informasi yang jelas daripada pihak sekolah sendiri iaitu daripada guru besar dan seterusnya semua warga SK Sungai Besi lebih bersedia, bukan sahaja di kalangan guru-guru tetapi ibu bapa dah dapat gambaran dan juga macam mana pelaksanaan SOP mengikut pengoperasian sekolah fasa yang keempat. Okey, ibu bapa, penjaga, tuan-puan yang hebat-hebat, insya-Allah SK Sungai Besi ni kita selalulah sebut hebat-hebat sebab insya-Allah anak-anak SK Sungai Besi adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat ni datang daripada tuan-puan lah, ibu bapa yang hebat. Okey, tuan-puan kita tengok tarikh permulaan pembukaan sekolah arus perdana
Tadi saya dah sebut insya-Allah 1 November minggu hadapan bermulalah persekolahan bagi anak-anak tahun 1 sehingga tahun 3 di mana saya rasa semua dah maklum bahawa YB Menteri Kanan Pendidikan telah maklumkan dalam media, dalam TV anak-anak ni akan hadir ke sekolah secara penggiliran. Macam mana kaedah penggiliran dia? InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan untuk mengetahui macam mana kaedah penggiliran. Okey, kita tengok dulu. 1, 2, 3 tahun 1, 2, 3 akan bermula 1 November minggu pertama untuk kumpulan A dahulu. So, pada minggu hadapannya 8 November bermula 8 November. Okey, tahun 1 bermula kumpulan B dan 8 November juga tahap tahun 4, 5, 6 bermula kumpulan B juga. Bermakna ibu bapa di sini bermula 8 November semua anak-anak tahun 1 sehingga tahun 6 terlibat hadir ke sekolah mengikut kumpulan. So 8 November kumpulan B bermula dahulu. Begitulah seterusnya pada 15 November kumpulan A. Jadi di sini anak-anak yang mempunyai adik-beradik apa semua kita akan tempatkan dalam kumpulan B supaya adik, kakak dan abang dia berada dalam waktu minggu persekolahan yang sama bagi memudahkan urusan ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah. Sebab tu saya rasa semua ibu bapa dah maklum di mana guru kelas telah meminta ibu bapa senaraikan jika ada anak-anak yang mempunyai adik-beradik di sekolah. Tujuannya untuk kami letakkan anak-anak ni berada dalam kumpulan yang sama. Okey, konsep penggiliran ni 50% jumlah murid setiap kelas akan hadir ke sekolah. Bermakna kalau kelas 1 intan ada 40 orang murid, 20 orang murid 1 intan akan berada dalam kumpulan A dan 20 orang lagi anak-anak 1 intan akan berada dalam kumpulan B. Supaya kita nak meminimumkan keberadaan murid di sekolah supaya kelas yang digunakan itu bila bilangan lebih sedikit, jadi keselamatan insya-Allah lah murid tidak terlalu sesak. Itu konsep dia. Penggiliran hanya 50% saja murid akan hadir dalam minggu persekolahan. A 50 orang, kumpulan A kalau ada 40 orang, 20 orang kumpulan A, 20 orang kumpulan B. Jika murid kumpulan A hadir ke sekolah, maka kumpulan B akan berada di rumah pada minggu itu untuk mengikuti PDPR di rumah. Okey, seterusnya harap ibu bapa dah faham kaedah penggiliran. Ingat senang je. Senang je ingat, dalam kelas kena bahagi 2 murid, 2 kumpulan. Kalau dalam kelas tu ada 10 orang murid, tapi SK Sungai Besi tak terlibatlah 10 orang murid sebab majoriti SK Sungai Besi bilangan murid satu kelas sememangnya 30 dan ke atas. Ini contoh sekolah-sekolah yang murid kurang, ada kelas yang hanya ada 10 orang murid sahaja. Walaupun 10 pihak sekolah kena akur untuk membahagikan murid kepada 2 kumpulan. Maksud kalau 10 minggu ni kumpulan A 5 orang, minggu depan kumpulan B pun 5 orang. Okey, tuan-puan, ibu bapa, cuba kita tengok tarikh-tarikh murid akan bersama dan murid. Saya akan sharekan juga anak-anak senarai nama anak-anak
mereka kumpulan A atau kumpulan B kami akan senaraikan, share dalam grup WhatsApp ibu bapa dan dalam kelas pun nanti akan ditampal juga anak-anak ni dia tahu dia kumpulan A atau kumpulan B. Okey, tengok ni tarikh bersemuka di sekolah, maksudnya anak-anak kumpulan A akan berada 1 hingga 2 November, 15 hingga 19 November, 29 hingga 3 Disember. Ini kumpulan A, kemudian kumpulan B pula untuk tahap 1 ni tahun 1 hingga tahun 3. Kumpulan B 8 hingga 12 November, 22 hingga 26 November dan 6 hingga 10 November. Seterusnya untuk tahap 2 kumpulan A ada tarikh dia yang akan hadir sekolah. Kumpulan B tahap 2 akan hadir ke sekolah, ada tarikhnya di situ. InsyaAllah kita akan share nanti slide saya pada hari ini kepada grup WhatsApp juga. Seterusnya cuba tengok cuti depa wali pada minggu depan, bermakna minta maaf pada minggu 8, pada minggu hadapan lah maksudnya anak-anak akan bersekolah 2 hari sahaja dan anak-anak akan bercuti depa wali, di mana 2 hari sahaja anak-anak akan bersekolah. 3 November hingga 7 November anak-anak akan bercuti untuk perayaan Deepawali. Okay, cuti akhir tahun juga nanti ibu bapa tuan-puan boleh tengoklah cuti akhir tahun. Kita bermula 11 Disember sehinggalah 2 Januari 2022. Dan tuan-puan kena ingat 3 Januari 2022 anak-anak masih berada di aliran yang sama. Kalau anak-anak tahun 1 Intan pada tahun 2021, okey, buka 3 Januari 2022 nanti anak-anak masih lagi di tahun 1 Intan. Sehinggalah Februari, Mac 2022 barulah anak-anak tuan-puan akan berada aliran, naik ke aliran. Kalau tahun 1 anak-anak akan masuk ke tahun 2. Okey, seterusnya saya harapkan ibu bapa fahamlah berkaitan dengan penggiliran, berkaitan dengan tarikh-tarikh pembahagian kumpulan A dan kumpulan B. Okey, model penyuraian. Okey, macam mana anak-anak balik sekolah nanti model penyuraian kita buat secara berperingkat. Kita lepaskan anak tuan-puan secara berperingkat. Maksudnya Isnin tahun 1, tahun 2, tahun 3, 12, 20 kita akan anak-anak akan bermula balik dan hari Jumaat 11, 50. Maksud penyuraian berperingkat ni guru kelas yang terakhir, guru mata pelajaran yang terakhir akan beri anak-anak, kita tengok dulu 1 Intan dah start habis kita beri pula murid 1 Zamrud dan berturutan. Kita tak ada keluarkan sekali harung tahun 1 keluar terus, tak ada. Kita akan keluarkan anak-anak untuk balik secara berperingkat lah, mengikut kelas dan juga mengikut adik-adik dahulu, lepas tu tahun 2 dan seterusnya tahun 3. Dan untuk tahap 2 pula waktu balik 4, 5 dan 6 balik pada Isnin hingga Khamis 1, 20 dan hari Jumaat pada 11, 50 tengah hari. Okey, dan kita akan keluarkan maksudnya anak-anak secara berperingkat lah. Tak ada bunyi loceng 11.50 tu terus serbu tahun 1 sampai tahun 6 balik. Tak ada InsyaAllah guru-guru mata pelajaran terakhir akan pastikan anak-anak ni keluar penyuraian secara berperingkat. Okey, seterusnya. Okey, ibu bapa, tuan-puan, kita tengok kedudukan anak-anak
tuan-puan dalam kelas nanti. Maksudnya kalau kumpulan A hadir ke sekolah nanti, dah ada dah meja kumpulan A. Cikgu akan tagging dah nama anak tuan-puan di atas meja tu. Walaupun minggu depan kumpulan A tak datang, jadi hanya akan kosong lah. Maksudnya minggu ni kumpulan A. So meja kumpulan A, contoh, cuba tuan-puan tengok dalam ni, meja kumpulan A ada tagging warna hijau contoh dalam ni. Okey. Bila minggu tu minggu hadapan kumpulan B datang, kumpulan B hanya duduk di meja mereka sahaja. Jadi tak ada istilah berkongsi meja. Kita risau jugalah nanti kalau berkongsi meja, kita takut jugalah apa berlaku perkara yang tidak diingini ni berlaku. Kita takut ada salah menyalah maksudnya risau ni cakap bawa virus ni, kawan duduk sini. Jadi kita asingkan meja tu mengikut kumpulan, dan bila kumpulan tu berada dalam 50%, separuh sahaja yang ada dalam kelas, insya-Allah lah penjarakan tu lebih ni lah. Maksudnya anak-anak ni dia punya keadaan tempat duduknya tidak terlalu rapat. Dia ada selang satu meja. Okey, seterusnya tengok ini adalah keselamatan. Keselamatan anak-anak tuan-puan adalah keutamaan kami. Yang paling penting pihak sekolah memastikan anak-anak berada di sekolah berada dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan juga SK Sungai Besi, kita dapat kerjasama dengan komuniti iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Besi telah datang untuk sanitasi sekolah, dan ada juga komuniti datang untuk sanitasi kelas prasekolah juga. Okey, cuba tengok borang kebenaran. Okey, parent ibu bapa tuan-puan mesti nak tahu apa borang kebenaran apa Okey, inilah borang kebenaran yang tuan-puan kena isi nanti hari pertama persekolahan. Anak-anak kena bawa dah ke sekolah sebelum tu nanti insya-Allah guru kelas akan share kepada ibu bapa apa borangnya, dan hari pertama anak-anak datang sekolah akan bawa. Tapi kalau terlupa tertinggal, tak apa kita beri masalah dalam minggu tu pastikan anak-anak ni dah serahkan borang kebenaran jalani ujian kendiri COVID-19. Maksudnya ibu bapa pembukaan sekolah 3.0 ni memang pihak sekolah dibekalkan dengan ujian kendiri COVID-19, di mana ibu bapa kena isi borang kebenaran jalani ujian kendiri COVID-19 ni kepada anak tuan-puan. Seandainya nanti anak tuan-puan mungkin pagi anak-anak datang okey, sihat. Tiba-tiba pukul 10 anak-anak datang demam, tiba panas, badan panas, suhu melebihi 37.5. Jadi pihak sekolah ni perlu menjalankan ujian kendiri COVID-19 lah. Ada test kit pada anak-anak, dan memang pihak sekolah pun dah terima daripada JPWP Kuala Lumpur. Kemudian ibu bapa juga tuan-puan kena isi borang pengisytiharan kesihatan isi dan hantar pada guru hari pertama persekolahan. Jadi anak-anak hari pertama nanti tuan-puan ingatkan mesti bawa borang ataupun ada dua, borang pengisytiharan kesihatan dan juga borang kebenaran jalani ujian kendiri COVID-19. Okey, seterusnya ini contoh borang yang tuan-puan akan dapat nanti dan tuan-puan perlu isi. Maksudnya bersetuju atau tidak bersetuju membenarkan pihak sekolah ni membuat melaksanakan ujian kendiri COVID-19 secara maksudnya buat di sekolah untuk anak tuan-puan. Memang ada surat kebenaran ni
dia sama dia, formatnya sama sahaja, satu Malaysia. Okey, borang pengisytiharan kesihatan juga lampiran 2 ni maksudnya ibu bapa kena isi nama murid, tahun berapa, nombor kad pengenalan pastikan 2 perkara ini tuan-puan laksanakan Okey, seterusnya tengok vaksinasi dan tuan-puan cuba tengok Alhamdulillah SK Sungai Besi guru-guru SK Sungai Besi 100% telah lengkap 2 dos vaksin Alhamdulillah, kita bersyukur Allah mudahkan 47 orang guru-guru di SK Sungai Besi telah lengkap 2 dos vaksin. Jadi mohon ibu bapa berilah yakinlah kepada kami bila tuan-puan dah hantar anak ke sekolah, insya-Allah bukan saja guru-guru tetapi pekerja kebersihan juga telah lengkap 2 dos. Begitu juga dengan pekerja kantin. Untuk makluman tuan-puan, memang pihak sekolah kena hantar semua data-data tersebut pada pihak KPM untuk menentukan taraf menentukan maksudnya pihak sekolah ni telah bersedia atau belum bersedia untuk pengoperasian pembukaan sekolah. So dari segi vaksinasi, alhamdulillah pegawai keselamatan kita ada 4 orang pegawai keselamatan, 2 siang dan 2 malam pun telah lengkap 2 dos. AKP kita ada 6 orang pun telah lengkap 2 dos vaksin. Kemudian untuk semua murid tahun 6 yang dah mencapai usia 12 tahun, alhamdulillah yang ibu bapa benarkan 100% telah lengkap vaksin untuk dos yang pertama. Dan untuk makluman ibu bapa, tuan-puan guru, staf keselamatan, kantin dan juga kebersihan memang wajib 2 dos untuk berada untuk staf untuk mereka melaksanakan tugas mereka. Jika mereka tidak lengkap 2 dos kalau pekerja kebersihan, pekerja keselamatan, guard dengan cleaner, kalau pekerja kantin juga kalau tak lengkap 2 dos, memang mereka tidak layak untuk menjadi pekerja di sekolah sebab sekolah adalah kawasan yang very sensitive kita berhadapan dengan anak-anak, tuan-puan. So kita syukur kepada Allah kerana alhamdulillah lengkap 100% 2 dos. Dan ibu bapa juga diingatkan ibu bapa yang hadir ke sekolah juga perlu lengkap 2 dos untuk ada perjumpaan atau nak berjumpa dengan guru, nak berjumpa dengan staf atau apa sahaja urusan di sekolah, ibu bapa atau siapa sahaja mesti lengkap 2 dos. Tetapi untuk pengetahuan ibu bapa, anak-anak yang ingin bersekolah tidak wajib lengkap 2 dos atau tidak wajib, bukan maksudnya ambil vaksin tu adalah satu perkara wajib bagi anak-anak. Kalau ada anak-anak yang dah mencapai umur 12 tahun tapi tidak vaksin, mereka boleh hadir ke sekolah tiada halangan sebab itu bukan kewajipan untuk anak-anak tapi untuk pekerja, untuk staf, untuk guru-guru memang wajib untuk 2 dos. Okey, kalau guru-guru yang tidak lengkap vaksin dia ada prosedur dia, jadi saya rasa tak perlu terangkan kerana SK Sungai Besi bertuah kita tak terlibat dengan guru-guru yang tidak lengkap vaksin. Okey, seterusnya SOP di sekolah tuan-puan. Cuba kita lihat SOP bukan SOP daripada sekolah. Apa-apa SOP yang dikeluarkan di sekolah adalah daripada MKN
dan dari semasa ke semasa kalau ada perubahan daripada MKN, pihak sekolah akan update. So kita patuh SOP kerana SOP yang dikeluarkan adalah SOP dari MKN. Kemudian murid, guru, staf yang tidak sihat, yang bergejala memang dilarang hadir ke sekolah. Bukan murid saja tapi guru dan staf yang bergejala dilarang untuk hadir ke sekolah. Seterusnya imbas suhu sebelum masuk pagar murid 30 mesti bawah daripada 37.5. Kalau kita imbas suhu 37.6 memang kita minta ibu bapa terus ambil anak mereka. Maksudnya tak kita imbas suhu suhu melebihi 37.5, maksudnya anak-anak tak boleh hadir ke sekolah lah kerana murid ini adalah murid yang bergejala. Seterusnya memakai pelitup muka memang wajib. Pakai pelitup muka adalah wajib dan digalakkan pakai double. Kalau perempuan nak asal anak-anak lebih selamat digalakkan pakai double face mask, tapi pakai satu memang wajib, pakai dua digalakkan ataupun lebih bagus. Okey, penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain, itu saya rasa SOP yang kita dah faham dah memang SOP yang biasa. Okey, seterusnya bawa hand sanitizer dan sanitizer tisu kerana sekolah tidak menyediakan hand sanitizer. Jadi anak-anak bolehlah bawa yang kecil ataupun kita bekalkan hand sanitizer. Tetapi di sekolah kita ada alhamdulillah kita dapat peruntukan baru-baru ni, maksudnya di setiap door, di setiap aras disediakan ada sinki yang memang khas dibuat untuk anak-anak mencuci tangan menggunakan sabun. Kita akan budayakan anak-anak mencuci tangan menggunakan sabun dengan adanya sinki di setiap aras. Alhamdulillah kita dapat peruntukkan setiap aras memang ada satu sinki di hujung di hujung kawasan sekolah depan toilet. Maksudnya anak tak payah masuk toilet, sinki ada di luar yang memang kita buat khaslah untuk membudayakan, membiasakan anak-anak dengan membasuh tangan. Okey. Sentiasa membasuh tangan atau sanitasi tangan apabila pegang sesuatu. InsyaAllah pihak sekolah kita budayakan. Tapi kita dah masuk fasa yang ketiga, insyaAllah anak-anak semakin faham dan semakin patuh. Mereka sebenarnya bila tuan-puan jangan risau. Anak-anak sebenarnya bila masuk je kawasan sekolah mungkin kata kawasan sekolah ni bila dia masuk je jangan bimbang. Anak-anak ni dia langkah je kawasan sekolah, dia dah tahu dah perkara SOP yang patut mereka buat. Okey, tidak berkongsi peralatan tu dah tentu dah anak-anak diingatkan supaya tidak berkongsi peralatan. Okey, seterusnya masih lagi SOP di sekolah tadi serahkan borang kebenaran untuk ujian COVID kendiri hari pertama nanti bawa, tapi saya beri kelonggaran lah. Kadangnya hari pertama ibu bapa masih dah lama anak tak sekolah ni tuan-puan, tiba-tiba hari pertama tu kadangnya ada je yang kita terlupa. Bukan menjadi satu kesalahan lah kalau hari pertama anak-anak tak bawa borang kebenaran, tapi kita kalau boleh hari pertama tu pastikan dah lengkap lah. Kalau tak bawa, terlupa apa semua, kita tak ada masalah untuk anak serahkan pada hari kedua ataupun hari ketiga. Okey, kemudian tidak memasuki tandam melebihi 3 orang. InsyaAllah kita akan pastikan anak-anak ni kadang dia tak boleh berkumpul dalam kelas. Dalam kelas dia kena duduk kat meja dia je, tak boleh. Anak-anak ni dah tahu dah dia tak boleh nak pergi ziarah kawan sebelah dia, tak boleh pergi ke belakang dan suasana sekarang. Tapi kadangnya anak-anak di toilet mereka boleh jumpa kawan-kawan. Tapi insya-Allah anak-anak ni dah diingatkan dia tak boleh masuk toilet tu kalau ada 3 orang dalam tu. Jadi anak-anak ni akan menunggu
Di luar, bila dah keluar barulah mereka akan masuk. Seterusnya tidak makan dan minum di kantin. Anak-anak masih lagi dalam SOP, mereka tidak dibenarkan untuk makan dan minum di kantin. So ini memang SOP daripada MKN, kita follow sahaja, sekolah follow sahaja. Okey, seterusnya 2.4 peraturan sebelum masuk ke kawasan sekolah. Okey, kita nak budayakan anak masuk kawasan sekolah, dalam kawasan sekolah, balik, semua ada SOP, ada peraturan, ada aturannya. Okey, sebelum masuk kawasan sekolah, saya rasa ini perkara dah 2.0 dulu pun dah kita laksanakan, iaitu drop off sahaja anak di luar kawasan perhentian bas. Maksudnya ibu bapa hantar anak di kawasan pulau perhentian bas dan anak berjalan alhamdulillah untuk pengetahuan tuan-puan, alhamdulillah sekitar longkang di kawasan sekolah daripada pulau tu, daripada perhentian bas tu menuju sekolah, alhamdulillah anak di BKL dah buat semua yang baru, longkang yang baru, insya-Allah anak-anak selamat dalam perjalanan. Kerana tak ada lagi longkang yang berlubang, tak ada lagi longkang lama, longkang tercabut, tak ada, semuanya baru. Alhamdulillah rezeki anak-anak ni. Okey, seterusnya memakai pelitup muka memang dah wajib. Kalau anak tak pakai, tuan-puan kita budayakan. Tuan-puan ingat anak turun je daripada rumah, pastikan anak terus pakai pelitup muka. Jangan nanti dah turun kereta nanti tercari-cari, kadangnya naik motor tercari-cari. Budayakan anak-anak turun je, keluar je daripada rumah, dah pakai siap-siap dah pelitup muka. Imbas tu sebelum masuk pagar laluan murid, ikut laluan yang selamat, berjalan ke kelas mengikut anak panah. So far kita masih ikut sebelum ni, maksudnya anak-anak tahap 1 dan tahap 4 akan masuk pintu pagar besar, pintu pagar blok A dan blok B. Kemudian anak-anak tahap 5, tahap 6 akan masuk di pintu pagar utama blok C. Okey, seterusnya sebelum masuk kawasan sekolah, hadir mengikut tak kan? Lihat nama pada pintu kelas. InsyaAllah nama anak-anak kita letak dalam pintu kelas. Dia anak-anak kumpulan A ke kumpulan B, ada nanti. Duduk, ikut kedudukan, meja mengikut nama anak-anak. Duduklah di tempat sendiri. Okey, ini ada satu untuk anak-anak kita nak kenal pasti anak-anak ni dia kumpulan A ke kumpulan B. Saya mintalah kerja sama ibu bapa jahitkan butang. Kalau anak-anak kumpulan A, jahitkan butang warna merah dekat atas name tag anak-anak. Butang merah. Dan kalau anak kumpulan B, jahitkan butang biru pada tag nama tu. Maksudnya bila tengok kita dah kena pasti dah anak-anak ni daripada masuk je pintu kita tengok butang tu, kita dah tahu dah minggu ni kumpulan A, maksudnya minggu ni semua yang akan datang butang merah. Sebab cikgu-cikgu kita tak ingat pun murid masuk tu kumpulan A ke kumpulan B ke jaranglah cikgu yang ingat, melainkan guru kelas ni memang dia akan kena pastilah anak mereka. Tapi kalau semua guru memang kita tak dapat nak kena pasti. Jadi butang itulah yang membezakan. Jadi mohon sangat kerjasama ibu bapa pasangkan butang merah untuk anak-anak kumpulan A dan kumpulan B butang biru. Jadi kita boleh kena pasti daripada jauh lagi itu cadangan daripada pihak sekolah supaya memudahkan untuk kita kenal pasti anak ni kumpulan A atau kumpulan B. Okey, seterusnya sentiasa memakai pelitup muka, itu memang dah satu kewajipan. Sentiasa memakai pelitup muka kecuali waktu makan sahaja.
anak-anak dibenarkan membuka pelitup muka lah. Tapi berada di kawasan sekolah adalah kawasan untuk kita patuh SOP memakai pelitup muka. Bukan untuk anak-anak sahaja tetapi guru-guru dan staf juga. Kemudian tidak berbual dengan kawan dengan jarak yang dekat, tidak merayau ke meja kawan lain. So insya-Allah anak-anak kita dah biasa dengan keadaan ini. Saya yakin yang pasti anak-anak SK Sungai Besi, anak tuan-puan adalah anak-anak yang cemerlang yang insya-Allah akan sentiasa mematuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah iaitu oleh pihak MKN lah. Seterusnya peraturan semasa di dalam kelas, cuba kita tengok sentiasa memakai pelitup muka ni, tuan-puan dah boleh tahu dah apa sahaja peraturan mesti ada sentiasa pakai pelitup muka. Itu adalah keutamaan yang paling penting sekali. Tidak berbual dengan rakan dalam jarak yang dekat, angkat tangan untuk bertanya dengan guru, tak boleh tiba-tiba bangun pak pergi dekat cikgu, ke hulu ke hilir, kejap ke cikgu, kejap kawan, tak ada dah istilah tu. Nak berbual dengan kawan memang tak boleh, dan jarak dekat kalau jarak jauh tu ikut 1 meter, 2 meter tu tak apa, tapi dekat memang tak dibenarkan dah. Angkat tangan nak tanya dengan guru, duduk tempat yang tetapkan sahaja. Dia kumpulan A, anak-anak duduk kumpulan yang di kawasan yang ada nama dia sahaja, di meja yang ada nama dia sahaja. Meja kumpulan B yang ada kawan tu tak datang, tak boleh duduk. Duduk meja sendiri sahaja. Tidak menyentuh apa jua perabot dan kawasan yang tidak berkenaan. So anak-anak ni dia duduk dalam kelas saja, duduk tempat dia saja, dan pergi kantin untuk beli makanan dan makan di kelas. Itu nanti saya akan maklumkan juga peraturan semasa di kantin pun ada juga. Okey, seterusnya peraturan semasa pulang. Okey. Bersihkan meja menggunakan kain sendiri ataupun wet tissue. Jadi pesan kat anak-anak, biasakan anak-anak ada wet tissue supaya anak-anak ni menjaga kebersihan meja anak-anak sendiri, tanggungjawab anak-anak. Walaupun bila anak balik insya-Allah pihak sekolah akan sanitasi kelas tapi pastikan anak-anak ni dah terbiasa dengan kebersihkan meja gunakan wet tissue, bawa sanitizer tisu. Kemudian jangan tinggalkan apa juga barangan di dalam meja. Seterusnya masukkan kerusi dalam meja, kemas meja sendiri, keluar kelas melalui pintu belakang dan berada dalam keadaan yang beratur. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang kita sehala. Keluar kelas telah diumumkan oleh guru. Maksudnya keluar kelas, kita keluar secara berperingkat. Maksudnya selagi guru yang berada dalam kelas tu tak benarkan anak-anak keluar, maksud anak-anak tak boleh keluar. Maksud ditengok dulu supaya tidak sesak di tangga, tak sesak di tempat tunggu. Okay. Seterusnya penjarakan 1 meter semasa keluar kelas itu biasa 1 meter, face mask itu benda yang dah biasa. Okay. Semasa di dalam kelas macam biasalah, tak boleh lari, tak boleh main dengan kawan-kawan, duduk di ruang menunggu yang disediakan di kantin saja ni. Peraturan semasa di kelas ada kesilapan sikit, peraturan semasa menunggu ibu bapa. Tak berlari-lari, bermain kawan-kawan, tunggu tu duduk di ruangan menunggu disediakan di kantin sahaja. Kemudian tak bersentuhan kawan-kawan, tak ada main-main, tak ada nak berlari-lari, merayau-rayau, semua tak ada. So harapan saya bila keadaan macam ni, saya mohon kerjasama ibu bapa, jemputlah anak tuan-puan tepat pada masanya. Supaya kalau tuan-puan jemput lambat kan anak-anak, 5 minit dia okey lagi duduk diam. Lepas tu 10 minit kan dah start dah bangun.
15 minit ayah ibu tak sampai lagi. 30 minit ayah ibu tak sampai lagi, anak-anak pun mula-mula dia bangun, lepas tu dia berlari, lepas tu dia dah mula usik kawan-kawan. Macam itulah Jadi saya mohon di sini ibu-ibu, ayah jemputlah anak tepat pada masanya. Kemudian anak-anak ni dia keluar pagar setelah jemput ibu bapa atau penjaga sahaja, ataupun anak-anak yang naik van, naik bas. Biasa tak ada masalah kalau van dan bas biasanya akan sampai tepat pada masanya. Anak-anak tak ada nak berlari, tak ada nak apa semua van dah menunggu dah. Okey, seterusnya peraturan semasa rehat tadi. Okey tuan-puan, tengok peraturan semasa rehat. Macam mana kaedah masa rehat. Saya rasa sama sahaja dengan pengoperasian 2.0 dahulu, iaitu beratur dengan tertib sebelum ke kantin. Kemudian balik ke kelas setelah selesai membeli makanan dan minuman, makan makanan dan minuman atas meja masing-masing. Kalau nak keluar untuk basuh tangan, minta kebenaran guru untuk basuh tangan, insya-Allah masa rehat guru-guru ada bersama murid-murid. Guru-guru sebelum rehat tu dia akan ada bersama murid semasa rehat. Okey, buang bekas makanan dalam tong sampah bertutup yang disediakan. Okey, seterusnya waktu rehat anak-anak masih lagi makan di kelas tapi beli di kantin. Ni digalakkan bawa makanan sendiri menggunakan bekas guna semula. Tak payahlah guna bekas Tupperware ke, bekas kaca ke. Takut anak-anak ni kadangnya bawa Tupperware. Anak-anak kadang terlupa. Ibu kalau Tupperware hilang tu, ibu cari sampai dapat. Kalau anak terlupa bawa bekas boleh guna semula, menggunakan bekas guna semula, maksudnya selain daripada Tupperware tu kita tak ada risaulah kalau anak tertinggal apa semua digalakkan bawa makanan sendiri guna bekas guna semula. Galakkan anak juga membawa air mineral, air kosong. Air mineral, air kosong ni kita jadikan rutin lah untuk anak-anak bawa bekal ke sekolah. Galakkan juga guna sudu dan garpu sendiri. Kemudian galakkan membawa tisu supaya mereka ni gunakan tisu. Lepas tu makan dengan tertib ni macam biasalah duduk dalam kelas, janganlah makan kejap menyembang, tapi insya-Allah anak-anak ni dia dah tahu dah biasa dah lalui situasi ni. Sebulan je biasanya anak-anak dia dah makin tahu dengan rutin yang mereka akan lalui di sekolah. Okey, peraturan di bilik khas. Cuba tengok bilik-bilik khas ni seperti makmal sains, makmal komputer, bilik kesihatan, pusat sumber sekolah, apa lagi bilik moral, makmal sains, itu adalah bilik khas. Okey, macam mana peraturan di bilik khas? Okey, beratur sebelum masuk ke kelas atau bilik khas, penjarakan macam biasalah 1 meter dan anak-anak tak dibenarkan berkumpul. Maksudnya beratur masuk ke kelas, jangan berkumpul. Duduk rapat-rapat masuk kelas Kemudian duduk di tempat yang dihaskan, tak main-main dalam bilik khas. Dan seterusnya tak sentuh bahagian peralatan yang tidak berkenaan. Tapi insya-Allah yang ni anak-anak duduk bilik khas, kalau ada cikgu, insya-Allah mereka dah tahu SOP tidak. Yang keempat ni memang tidak berbual dengan jarak yang dekat. Maksudnya kalau nak bertanya kawan apa semua tak dibenarkan pergi dalam jarak yang dekat. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, memakai pensanitasi tangan sebelum masuk ke bilik khas. Maksudnya anak-anak ni sebelum masuk bilik khas kita galakkan
Anak-anak ni kalau kat bilik khas ada sanitasi, anak-anak pakai dulu sanitasi. Kalau tak ada, anak-anak menggunakan sinki lah untuk basuh tangan, guna sabun di sinki. Kemudian anak-anak tidak dibenarkan tinggalkan apa juga barang di bilik. Apa sahaja barang tak boleh tinggal. Kalau tertinggal, kalau tertinggal maksudnya bila dah sedang masuk kelas ada barang tertinggal, anak-anak bolehlah ambil semula. Tapi tak dibenarkan tinggal. Kalau terlupa tu, kita bila terlupa ni kita adalah kita berilah kelonggaran nak ambil semula, tapi bukan rutin untuk anak-anak saja tinggalkan beg kat sekolah, barang-barang yang lain memang kena bawa, kena datang dengan beg, dia balik pun dengan beg juga, datang bawa buku teks, balik pun bawa buku teks juga. Okey, angkat tangan jika ingin bertanya kepada guru. Maksudnya macam biasalah, saya rasa ini peraturan biasa. Tak ada nak berkerumun dengan cikgu, tak dekat dengan cikgu. Angkat tangan, masuk macam biasa pintu depan, keluar ikut pintu belakang laluan. Maksudnya laluan sehala. Okey, seterusnya. Tengok. Okey, peraturan menggunakan tandas. Macam mana anak-anak? Yang tadilah kata maksudnya anak-anak ni kita latih. Kalau dalam tandas tu toilet ada 3 orang, mereka menunggu dahulu di luar. Dah keluar, kawan dah keluar baru anak-anak akan masuk. So kita akan ingatkan, tuan-puan ingatkan juga anak masa mereka di rumah, di sekolah, pihak sekolah akan ingatkan anak-anak. Masuk toilet, lebih daripada 3 orang tunggu dulu kat luar. Dah keluar nanti baru masuk. Kemudian macam biasa walaupun masuk dalam toilet tetap kena pakai pelitup muka. Dan tak bersentuhan lah dengan rakan-rakan. Kadang masuk toilet ni anak-anak rasa enjoy duduk dalam kelas, kena duduk jauh-jauh. Masuk toilet, masa tu lah anak-anak jumpa kawan-kawan apa semua. So tu yang kita buat. Tak boleh masuk tandas melebihi kalau ada 3 orang dalam. Okey, sengaja meninggalkan tandas, segera tinggalkan tandas lepas urusan nak pergi toilet, buang air kecil, buang air kecil, dah masuk semula ke kelas. Tak berkumpul, basuh tangan sebelum keluar tandas. Maksudnya ingatkan juga anak-anak pergi tandas dan balik. Kadang-kadang anak-anak ni suka duduk lama-lama dekat tandas. Suka pergi tandas ada. Tapi biasa cikgu cepat dapat ni biasanya kejap murid ni nak keluar tandas. Kejap murid ni minta cikgu keluar nak keluar tandas. Jadi yang ni harap tuan-puan ingatkan anak-anak tuan-puan peraturan menggunakan tandas. Terusnya tengok apa prasana di dalam kelas. Tengok dalam kelas apa peraturan, apa yang perlu anak-anak faham. Setiap kelas akan dibuka tingkap dan pintu. Maksudnya tak ada lagi istilah kalau panas tutup pintu, panas tutup tingkap. Sebab kaedah kita sekarang ni pengudaraan yang baik. Pengudaraan yang baik adalah untuk meminimumkan kebolehjangkitan jika ada virus COVID-19. Itu yang kita takut. Jadi pintu dan tingkap akan dibuka, kipas pasang, meja kursi kelas akan disanitasi. Selepas murid pulang kita memang ada 100 biji sanitasi yang dibekalkan oleh pihak bomba. 1 biji tu boleh 10 liter air. Jadi insya-Allah ada lagi pihak sekolah, biasanya kita ada pekerja am Encik Sata yang akan sanitasi untuk kawasan sekolah, untuk kelas-kelas bilik khas, dibantu juga oleh cleaner kita. Cleaner kita ada seorang lelaki Guna. Mereka berdua lah akan mainkan peranan untuk sanitasi kelas. Seterusnya langsir tidak dibenarkan pasang
So ibu bapa jangan terkejut pula tengok kenapa lah kelas kosong je, tak ceria, langsir tak ada, seketin-seketin tak ada. So untuk pengetahuan ibu bapa, untuk kita utamakan keselamatan daripada keceriaan. Biarlah tak ceria, janji selamat. Jadi tak ada lagi istilah ada langsir di bilik darjah, tak ada seketin-seketin, tak ada apa sahajalah alas kaki di kelas, di bilik khas semua tak dibenarkan. Ada alas kaki, ada seketin. Kalau ada kapet dalam kelas atau bilik khas pun kita akan buka. Kemudian alas meja tidak berjuran, tidak dibenarkan seketin. Alhamdulillah kelas-kelas yang ada seketin, ada langsir, semua kita dah cabut. Terusnya kurangkan bahan-bahan yang boleh memberikan risiko sentuhan oleh murid. Bagi memastikan keselamatan dan pengudaraan yang baik dalam kelas dan juga dalam bilik-bilik khas. Okay, seterusnya ujian kendiri COVID-19 untuk murid sekolah tadi untuk KPM tadi. Tadi saya hanya terangkan tentang surat sahaja, surat kebenaran. Ini penerangan tentang macam mana pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 tu murid sekolah. Okey, dilaksanakan kepada murid yang bergejala sahaja. Maksudnya tuan-puan, anak ni bila bergejala daripada rumah, saya yakin yang pasti tak ada ibu bapa yang dia tahu anak dia tak sihat, tuan-puan hantar anak juga. Saya yakin pasti tak ada ibu bapa tuan-puan yang macam tu. Biasanya murid yang bergejala ni biasanya datang okey, tiba-tiba dalam pukul 10 demam. So anak-anak ni ibu bapa penjaga akan dihubungi untuk membawa murid pulang kalau murid ni bergejala. Tapi kita akan buat ujian kendiri COVID-19 kepada anak-anak. Kita ada guru-guru yang bertanggungjawab, guru bahagian kesihatan. Kit juga akan kit ujian dilupuskan setelah diguna mengikut garis panduan ditetapkan oleh MKN. Kemudian murid ditempatkan sementara dalam bilik isolasi, iaitu bilik kesihatan. Macam mana pelaksanaan tu? Macam mana? Okey, seterusnya tengok kalau anak tu positif, macam mana? Kalau anak tu negatif, macam mana? Okey, seterusnya kita tengok. Dah buat ujian kendiri tu, macam mana keputusan? Kalau positif, okey, cuba tengok. Sekiranya positif, na'udzubillah tapi kita kena bincang juga tentang kemungkinan. Tapi saya mohon sama-sama kerjasama ibu bapa, kita doakanlah mudah-mudahan anak kita sentiasa dan lindungan daripada penyakit COVID-19. InsyaAllah pihak sekolah kita bermula daripada awal tahun lagi setiap malam Jumaat 8 malam pihak sekolah menjemput ibu bapa, murid-murid kita bacaan Yasin untuk menghindari daripada COVID-19. Kita tak pernah tinggal, cuma ada satu malam sahaja kita ni disebabkan ada cuti sekolah masa tu. Lain memang seluruh guru dan staf SK Sungai Besi dan kita jemput juga ibu bapa. Di kesempatan ini saya mohon juga ibu bapa berkelapangan sama-samalah bersama pihak sekolah, bersama guru untuk kita membaca Yasin untuk menghindari anak-anak kita daripada virus COVID-19. InsyaAllah berkat bacaan Yasin tu, InsyaAllah alhamdulillah kita dijauhkan daripada COVID-19. Okey, tadi sekiranya anak-anak positif, okey, maklumkan kepada pihak sekolah akan maklumkan kepada pejabat kesihatan daerah PKD untuk tindakan selanjutnya. Ada je positif, sekolah memang kena maklumkan terus kepada PKD dan seterusnya. Dah maklum kepada PKD, pihak sekolah kena maklumkan kepada ibu bapa atau penjaga. Kemudian ibu bapa yang perlu hantar anak ke fasiliti kesihatan yang berhampiran atas
nasihat PKD. So anak-anak positif, maklum dulu, kami maklum pada PKD, maklum pada ibu bapa, dan ibu bapa kena ambil anak mereka dan hantar sendiri anak mereka ke fasiliti kesihatan berhampiran, dan murid hadir ke sekolah setelah tamat tempoh karantin. Maksudnya yang ni saya rasa ibu bapa dah faham. Maksudnya kalau positif, anak-anak kena karantin dan hanya boleh datang ke sekolah selepas tamat tarikh karantin, tempoh karantin. Okey, seterusnya. Okey, tanggungjawab ibu bapa untuk pembelajaran anak-anak. Okey, ibu bapa, tuan-puan, cuba tengok peranan dan tanggungjawab tuan-puan bagi memastikan tanggungjawab untuk pembelajaran anak-anak. Okey, yang pertama, kena pastikan anak-anak ni hadir mengikut jadual penggiliran. Minggu tu minggu A, kumpulan A lah sahaja. Minggu tu, minggu depannya kumpulan B, kumpulan B sahaja. Dan seterusnya, anak-anak laksanakan tugasan aktiviti PDPA yang disediakan sendiri. Maksudnya kalau anak-anak berada kumpulan yang berada di rumah, jadi tuan-puan kena pastikanlah anak-anak ni membuat tugasan PDPA yang disediakan sendiri. Maksudnya biasanya guru-guru akan memberilah latihan kerja rumah kepada anak-anak. Maksudnya anak-anak yang PDPA ni cikgu takkan buatlah Google Meet apa semua untuk anak-anak PDPA, sebab kumpulan yang ada di sekolah memang akan belajar bersemuka, yang berada di rumah mereka melaksanakan PDPA, maksudnya membuat latihan tugasan yang diberi oleh guru. Okey, kemudian bantulah anak jagaan dapatkan maklumat berkaitan dengan PDPA, berhubung dengan guru semasa ke semasa. Maksudnya tuan-puan sentiasalah bertanya kepada guru, dan apa sahaja kalau tak faham tak ada masalah, boleh PM guru secara personal, dan biasanya saya dah memang ingatkan guru-guru kalau cikgu tahu cikgu terus jawab sahaja apa persoalan daripada ibu bapa. Jika ada kekeliruan biasanya guru-guru kelas akan bertanya kepada barisan pentadbir atau guru besar. Ada beberapa bertanya macam ni puan, macam mana saya tak faham. Biasanya saya akan maklumkan kepada cikgu lah. Cikgu biasanya kalau mereka menjawab soalan, insya-Allah mereka rujuk dahulu kepada barisan pentadbiran. Okey, sokong pembelajaran anak jagaan melalui motivasi dan bimbingan berterusan di rumah tuan-puan lah yang membantu, yang boleh membantu anak-anak sampai dia di sekolah, insya-Allah berilah kepercayaan pada pihak sekolah pada kami untuk mendidik anak tuan-puan. InsyaAllah saya berjanji cikgu-cikgu insyaAllah akan buat yang terbaik untuk anak tuan-puan. Beri kerjasama terusan segala aktiviti, program yang disediakan oleh pihak sekolah. Maksudnya ibu bapa sentiasalah memberi kerjasama kepada guru kelas dan segala aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Okey, seterusnya. Alhamdulillah itu sahaja untuk taklimat, pengoperasian, pembukaan sekolah 3.0. Jadi saya harap ibu bapa faham tentang pelaksanaan penggiliran mengikut minggu. Maksudnya anak-anak kumpulan A by minggu lah, kumpulan B minggu ni, kumpulan A minggu depan kumpulan B. InsyaAllah kita akan beri tarikh-tarikh, dan anak-anak ni sebenarnya dia ingat. Kadang ni kita terlupa, insyaAllah anak-anak ingat. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan tentang pengoperasian pembukaan sekolah, dan harapan saya semoga ibu bapa memberi keyakinan dan juga kerjasama kepada pihak sekolah untuk memastikan pengoperasian berjalan dengan lancar. Dan saya mohon juga ibu bapa berilah kepercayaan kepada kami
untuk mendidik anak tuan-puan dan insya-Allah ya anak tuan-puan kami akan beri yang terbaik demi anak-anak tuan-puan selaras dengan matlamat sekolah Sungai Besi, iaitu kita melahirkan kemenjadian murid dan menjadikan SK Sungai Besi sekolah yang berkualiti. Tuan-puan lah tulang belakang saya untuk memastikan SK Sungai Besi mencapai matlamat melahirkan anak-anak yang cemerlang kemenjadian murid-murid dan menjadikan SK Sungai sekolah yang berkualiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada persoalan ataupun perkara yang tidak faham, ibu bapa bolehlah berhubung dengan guru kelas untuk bertanya soalan. Itu saja saya doakan semoga tuan-puan, anak-anak sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang daripada Yang Maha Esa. Anak tuan-puan sihat dan bersedia untuk hadir ke sekolah. Kami alu-alukan kehadiran anak tuan-puan dan kami menunggu dengan penuh harapan. InsyaAllah tuan-puan kita berjumpa dengan anak-anak pada anak-anak tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3 pada 1 hari bulan 11 nanti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.